يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu kembali setelah lama kita berehat. Kerana lamanya berehat sampai ana cari-cari kat mana berhenti sebenarnya. Pertemuan terakhir. Tapi saya ingat ana kita masih dalam ta'riful iman. Masih dalam ta'riful iman dan tercatat dalam catatannya ni 12 bulan 10 2020. Kalau itulah tarikh terakhirnya, sampai situlah insya-Allah pada muka surat 111. Ke surat 111. Okey. Tajuk yang kita bicarakan, yang akan kita bacakan sekarang adalah berkaitan dengan matan yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam matannya, beliau memberikan ta'rif kepada iman. Beliau berkata, wal imanu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iman adalah ikrar dengan lisan dan tasdiq dengan janan, iaitu membenarkan dengan hati. Ini ta'rif yang disebutkan oleh Imam Tahawi rahimahullah sebagai untuk menerangkan qaul al-Imam Abu Hanifah. Untuk kita mengetahui masalah ni, bila sebut tentang Imam Tahawi menulis akidah ini untuk menerangkan akidah al-Imam Abu Hanifah. Jadi beliau menerangkan, kata Imam Abu Hanifah ialah iman itu adalah iqrar bil lisan wat tasdiqu bil jinan, atau bil janan. Iqrar dengan lidah, itu ucap kalimah la ilaha illallah, dan hati meyakini, membenarkan apa yang diucapkan. Iaitu ini cukup menjadi iman menurut ta'rif yang diberikan oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah. Setelah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, dan ana sesuai untuk ana buat sedikit ulang kaji dalam bab ini, ada 5 qaul berkaitan dengan ta'rif iman. Okey, kita tulis insya-Allah untuk mudah. Untuk kita mudah ingat dan faham untuk ulang kaji. Okey. Okay. Dia dah lama tak gerak, pen ni dia kering. Okey, boleh. Okey, ada 5 ta'rif yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitab ni. Ta'rif pertama ialah ni ta'riful iman. Ta'riful iman, ta'rif iman. Kalau Ustaz Dr. Firanda suka tulis, sebab tulisan beliau cantik. Ana kalau tulis tu terpaksa sangat. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, ta'rif pertama, iman adalah at-tasdiqu bil janani wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Wal iqraru bil lisan
wal amalu bil arkan. Kita akan jumpalah ada takrif letakkan alif lam, ada tak alif lam. Kalau nak letak alif lam, semua kena alif lam. Kalau buang alif lam, tasdiq bil jinan, iqrar bil lisan, amal bil arkan, kena buang semua sekali tiga-tiga ni. Okey. Tak mungkin ada yang tanya. Dalam tu tak ada teknik Arab, tak ada dia punya alif lam. Setengah cetakan ada alif lam, memang begitu. Mana? Dua-dua. Boleh pakai. Takrif yang kedua, al-iqraru bil lisan. Ana tukarkan terus. Biar turutannya sama. At-tasdiqu bil janan. Sama dengan atas. Wal iqraru bil lisan. Yang ni tak ada. Sampai sini saya. Kaul ketiga, al-iqraru bil lisan. Dot atau kita gunakan faqat. Takrif yang keempat, al-ma'rifatu bil qalbi atau bil janan. Takrif kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abiz rahimahullah, beliau menukilkan ini yang beliau sebutkan, nanti saya nak terangkan. Al-iqraru bil lisani ruknun zaidun laisa bi asli. Takrif ni kalau dibentukkan balik ni, tapi ni ayat, bentuk ayat, tapi untuk fahamkan. Oleh kerana anda tak temukan teks daripada pemilik kaulnya asal, kita nukilkan seperti mana disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Okey. Sekarang ni anda menukilkan berdasarkan pada kitab kita ada 5 takrif berkaitan dengan iman. Dikatakan seorang itu beriman dan iman dia akan selamat di hari akhirat. Apa dia? Kaul pertama, iman tersebut mesti didasari oleh tasdik, membenarkan dengan hati, kemudian lidah dia mengikrarkan dengan kalimah la ilaha illallah, dan juga ikrarkan dengan segala perkara yang dituntut oleh syarak, bermula kalimah la ilaha illallah, wal amal bil arkan, dan dia anggota badan dia beramal, taat. Ni kaul siapa? Nak tulis nak tanya juga. Ni kaul siapa? Yang mensyaratkan 3 perkara. Mesti hati ikrar, hati tasdiq, benarkan, lidah ikrar, iakan, dan anggota taat. Ni kaul siapa? Kaul ahli sunnah wal jamaah. Ni kaul ahli sunnah wal jamaah. As-sunnah wal jamaah. Okey. Jadi kaul ni kaul yang tidak ada syak lagi kebenarannya, dan kaul inilah kaul yang diijma'kan oleh salaf. Seperti kata Imam Bukhari, aku dah keliling dunia Islam, aku tanya kepada 200 orang ulama besar pada zaman tersebut. 200 orang ulama imam besar, tidak ada yang berkata dengan kaul yang lain. Iaitu kaul yang pertama. Walaupun ibarah pelbagai, al-ibarah pelbagai, tapi kita kata kaul ini kaul yang diijma'kan oleh zaman oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga golongan selepasnya. Namun ada kaul yang kedua, yang mana sama lebih kurang, cuma kurang ada sesuatu yang tak disebutkan, iaitu dia membenarkan dengan hati,
ikrar dengan lisan. Maksudnya kalau hati dia beriman, membenarkan ajaran Nabi SAW, ikrar Allah sebagai Tuhan, ikrar dalam hati dia membenarkan bahawa Nabi sebagai Rasul, kemudian dia ucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia dah kira beriman, iman yang sempurna. Okay. Sebelum pergi lebih jauh, pandangan Ahli Sunnah terhadap kaul ni, kalau orang yang ucapkan kalimah La ilaha illallah dengan ikrar hatinya, dah beriman ke belum? Dah. Tapi iman yang kita bincangkan sini bukan hukum fiqahnya. Kita masalah akidah, kadang-kadang ramai orang terkeliru. Hukum fiqah, munafik pun jadi orang Islam. Hukum fiqah, okay? Orang munafik pun jadi orang Islam, selamat. Orang siapa sekalipun datang asalkan ucap kalimah La ilaha illallah, itu masalah fiqah, kita tak khilafkan. Kita dalam masalah akidah, kita tak bincangkan itu. Yang kita bincangkan masalah akidah ialah kalimah iman, ta'rif iman, sesuatu yang menyelamatkan seseorang itu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kalau orang ucapkan kalimah La ilaha illallah, dia yakin dengan kalimahnya, kemudian dia tak nak beramal. Dia tak beramal langsung. Dikira selamat atau tidak di hari akhirat? Jadi orang Islam tidak? Menurut kaul pertama, tidak selamat. Kat dunia ni dia mungkin dia masih lagi, selagi tak kena tangkap sebab tak sembahyang, selagi tak kena hudud lah. Selagi dia hidup, dia ucap kalimah La ilaha illallah, jadi dia orang Islam lah. Dikira orang beriman secara umum, takrif fiqhinya. Takrif kedua, mereka kata iman yang asal itu cukup. Iaitu dia dah jadi orang Islam dah, terselamat. Amal ni perlu atau tidak? Kat sini perbincangan yang panjang akan dibincangkan oleh Imam Ibn Abiz rahimahullah. Jadi apa kedudukan amal pada pandangan golongan yang kedua? Okay. Orang yang berkata dengan kata-kata ini dikongsi oleh banyak kumpulan. Yang mana dikumpulkan di atas satu nama, iaitu Murji'ah. Murji'ah ialah orang yang mengeluarkan amal daripada ta'rif iman. Mengeluarkan, tidak memasukkan ta'rif amal dalam iman. Jadi orang yang beriman tak perlu beramal. Jadi bagi Murji'ah ni, orang yang pergi tegur orang, pergi amar ma'ruf nahi mungkar ke, hukum hudud ke, hukum qisas dan sebagainya, bagi mereka tak perlu, sebab itu adalah urusan peribadi seseorang. Bukan perkara yang wajib yang melibatkan keimanan. Okey. Golongan kedua ni, takrif mereka sama, cuma secara pemahaman itu berbeza-beza menurut orang-orangnya. Yang menyebutkan perkara ini dinukilkan daripada, kalau imam yang paling besar sekali, ulama hebat, iaitu Al-Imam Abu Hanifah. Namun maksud Imam Abu Hanifah tak sama dengan golongan Murji'ah. Ini yang perlu kita sampaikan awal. Perkataan sama, tapi maksud berbeza. Itu yang akan diterangkan secara panjang lebar oleh Imam Ibn Is, supaya bila kita bincang bab ni, jangan sampai orang belajar akidah tahawiyah, belajar syarah sekali, memperkecilkan Imam Abu Hanifah. Tidak. Tapi dari segi lafaznya sama. Jadi kita katakan lafaz Imam Abu Hanifah menyamai lafaz golongan Murji'ah. Walaupun i'tiqad beliau menyamai i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Jadi Imam Abu Hanifah, kefahaman Imam Abu Hanifah terhadap amalan sama seperti atas. Namun dinukilkan daripada beliau, itu pun tidak ada asar yang jelas. Malah sebagian ulama menafikan Imam Abu Hanifah berkata demikian. Sebab Imam Abu Hanifah hanya menafsirkan, hayakumullah barakallahu fiik. Okey, akramukumullah. Kalau tengok pada muka surat, surat 116, ada ayat Quran berkaitan dalam surah Yusuf. Okay. Ketika adik-beradik, abang-abang Nabi Yusuf, ketika datang ceritakan tentang Yusuf dah dimakan oleh serigala, okay, apa kata abang-abang mereka? Wa ma anta bimu'minin lana. Wahai ayah, hayakallah. Jangan. Hayakallah dah sambung. Wahai ayahku, okay, wa ma anta bimu'minin lana, kamu
tentu tidak percaya dengan kami. Tak percaya dengan berita yang kami bawa. Jadi istilah, dari segi istilah ayat ini, mukmin kat sini artinya percaya, membenarkan. Jadi sebagian ulama kata, Imam Abu Hanifah tidak mendatangkan takrif ini. Beliau tak sebut pun takrif ini. Cuma beliau tafsirkan makna iman dengan ayat tadi. Ayat tadi memang secara maknanya dalam konteks perkataan adik-beradik Yusuf, dia kata ayah tak percaya pada kami, jadi iman itu adalah percaya. Tak ada masalah. Namun diriwayatkan daripada beliau. Orang kata beliau kata demikian. Itulah yang difahami. Dia kata beliau hanya tidak memasukkan amal dalam lafaz. Jadi kita kata okeylah. Walaupun diriwayatkan, kita terangkan oleh kerana ini juga dinukilkan oleh Imam Ibn Abil Iz rahimahullah, jadi kuat. Walaupun ada ulama yang menafikan, tapi Imam Ibn Abil Iz, Imam At-Tahawi, anak murid kepada anak murid Abu Hanifah. Mana dekat sangat. Jadi bila beliau nukilkan, jadi kuat. Jadi menjadi asal kuat. Jadi kita katakan ini adalah qaul Imam Abu Hanifah. Kita ambil seorang lah sebagai satu figure. Tak keluar. Tak keluar juga. Tak masalah, okey. Ada confirm. Sebab pen semua baru, saya ingat. Tapi kita cuti lama. Okay. Okey. Ini qaul yang barakallahu fi, yang diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Hanifah. Kita ambil satu figure je untuk senang nak ingat. Dan qaul ini dinisbahkan kepada mazhab Murji'atul Fuqaha. Ada nama, bukan Murji'ah. Murji'ah ni golongan yang sesat. Murji'atul Fuqaha ialah ulama faqih. Mereka faham macam ahli sunnah, cuma mereka takbirkan dengan mereka berikan takrif yang sama macam perkataan golongan Murji'ah. Maka mereka dinamakan sebagai Murji'atul Fuqaha. Jadi lafaz itu untuk tamyiz, bukan untuk mengaibkan, tapi untuk membezakan. Oleh kerana mereka mengeluarkan berikan takrif yang sama dengan golongan Murji'ah, maka disebutkan Murji'atul Fuqaha untuk bezakan mereka daripada golongan Murji'ah. Okey, ini adalah kaul yang kedua. Okay. Yang ni kita akan bincangkan sebentar lagi. Amal kedudukan pada Imam Hanifah macam mana? Golongan ketiga dalam mentakrifkan iman, al-iqraru bilisan, ikrar dengan lidah sahaja. Ikrar dengan lidah sahaja, tak silap saya Karramiyah. Saya buat catatan tapi tak letak nama. Kita tengok kejap. Yang keempat, Al-Karramiyah. Okey, ialah golongan Al-Karramiyah. Okey. Golongan Al-Karramiyah, mereka kata cukup untuk ikrar dengan lisan, beriman. Sebab tu bagi mereka ni, ikrar dengan lisan dah jadi seorang yang beriman. Mereka melihat kepada angle fiqhnya. Jadi tapi oleh kerana perbincangan ini bukan perbincangan fiqh, perbincangan akidah, seolah-olah mereka mengatakan, dan memang mereka mengatakan bahawa kau munafik kerana tak berdoa Allah SWT. Di hari akhirat sekalipun mereka tergolong di kalangan orang-orang yang beriman cukup. Level iman tahap mana tu nombor dua. Tapi mereka dah selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaul ni kita pangkas siap-siap. Kaul ni kita tolak, tapi tolak dengan lebih jelas kerana kita akan bincangkan. Kaul yang ketiga, al-ma'rifatu bil qalbi. Iman cukup kenal Allah. Golongan ini selalu sebut berkaitan dengan ma'rifatullah.
Yang penting kenal Allah dengan sebenar. Amalan tak penting. Sampai zaman sekarang sebahagian mereka tak pergi solat Jumaat, tak kisah, tak pergi semua, asalkan zikrullah, zikir pada Allah, kenal Allah, semua cukup. Mereka tolak amal habis. Golongan ini ialah golongan Al-Jahmiyah, Jaham bin Safwan, atau kita kata Jaham bin Safwan, tokohnya yang sebut. Kita ambil nama lah, senang ambil nama. Kaul Jaham bin Safwan, Jahmiyah ni kaul dia terlalu luas. Kita ambil nama tokoh terus. Jaham bin Safwan. Kaul yang kelima, sebenarnya kaul kelima ni adalah tafsiran, sebahagian bertafsiran pada kaul yang kedua. Tapi disebutkan oleh Syekh secara terpisah, kita pun sebut secara terpisah. Al-iqraru bil lisan rukunun zaid laisa bi asli. Artinya tasdiq bil janan ni pun dia kata at-tasdiqu bil janan wal iqraru bil lisan. Tapi ditambah sikit, ditambah ikrar dengan lisan ini pun rukun tambahan. Dia tak kata iman itu adalah memang rukunnya, takrif iman itu mesti terkandung padanya. Apa pilih rukun dengan, kita akan bincangkan rukun. Besok rukun nantinya kalau tak ada, tak adalah. Dia tak kata tak ni. Dia tak kata, tapi dia keluarkan istilah baru. Rukun, tapi rukun tambahan. Jadi asalnya iman adalah tasdiqu bil janan. Ini asal. Rukun dia. Yang ni pula rukun tambahan. Kenapa nama tambahan? Nak masukkan kepada iman, rasa berat. Sebab takrif iman dari segi bahasa hanya membenarkan, bukan ada kata lidah. Nak keluarkan, tak boleh. Mana ada orang beriman tak mengucap kalimah syahadah. Jadi dia kata rukun tambahan. Kaul ini adalah kaul yang dinisbahkan kepada yang ketiga, nisbah tak Maturidiyah. Okey, pada Imam Al-Maturidi. Abu Mansur, saya cek sudah dalam teks ni. Okey, betul. Kaul Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita ambil nama terus. Okey. Sanggup pangkah? Pangkah. Silap, beliau tersilap dalam masalah ini dan dinukilkan pada beliau. Wallahu alam, saya tak dengar ni. Okey, yang ni Jaham bin Safwan confirm pangkah. 2 kali pangkah, 3 kali pangkah. Jaham bin Safwan tak ada masalah ini, Okey, Jaham bin Safwan dia mengatakan bahawa iman ni cukup kenal dengan hati. Cukup. Ma'rifah. Apa beza ma'rifah dengan tasdik? Yang ini tasdik lah. Ini kata kurungan ni at-tasdik bil qalbi saja, kurungan. Buatkan kurungan. Maknanya lebih kurang at-tasdiqu bil qalbi. Iman adalah membenarkan dengan hati. Manakala lisan itu adalah rukun zaid. Dia tak keluarkan, dia tak masukkan. Tapi maksudnya hakikat sebenarnya adalah tasdiqu bil qalbi. Okey. Beza apa dia? Yang ni kata ma'rifah bil qalbi. Yang ni kata tasdiqu bil qalbi. Ma'rifah artinya cukup kenal Allah. Benarkan atau tidak, terima tak terima nombor 2. Cukup kenal, dah jadi Islam dah. Selamat dah. Yang ni pula, kena kenal, yakin, percaya dan benarkan. Mana benarkan, baru jadi seorang yang beriman. Antara takrif-takrif ni, takrif yang kita temukan dan takrif iman. Kenapa sibuk bincang masalah ni? Ramai di kalangan golongan ahlul kalam kemudian kata takrif ni tak payah bincangkan sangat kerana takrif ni perbezaan hanya dari segi lafaz. Sebenarnya semua orang kata beriman. Hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Kepincangan atau kesalahan dalam memahami takrif iman dia melibatkan apa? Melibatkan kepincangan dan kesalahfahaman terhadap memaham takrif kufur. Dia bertentangan. Kalau kata amalan tidak masuk dalam bab takrif iman, begitu juga amalan tidak akan menyebabkan seorang jadi kufur. Waktu ramai yang kata bila orang pergi sujud kat kubur ke, pergi sembah, kita kata walaupun buat amalan yang jelas, kita tahu bahawa mana beza daripada orang jahil. Orang jahil kita
Ahli sunnah pun kata kalau orang jahil tak tahu apa-apa, mereka tersilap dan sebagainya, diampunkan kerana kejahilannya dengan takrif jahil yang bukanlah jahil artinya tak nak belajar. Artinya memang berada satu kawasan, dia masuk Islam, lepas tu dia tak tahu ilmu apa-apa, tak ada guru yang mengajarkan, dia tinggal tempat dia banyak tersalah buat. Banyak perkara tersalah dan jahil, ini semua kata tak ada masalah. Yang ni dia kata apa? Bukan Abu Hanifah sebab tu saya kena fahamkan. Kita buang nama Abu Hanifah tadi. Imam Abu Hanifah katanya macam ni tapi fahamnya macam ni. Tapi golongan Al-Murji'ah, boleh anak atau nak letak nama Murji'ah sebab sekarang nak bantai kan. Tukar nama Murji'ah. Kat sini jadi susah banget. Kita kepada Al-Murji'ah. Okey. Tak sampai hati. Dan memang tidak sepatutnya. Ramai ulama bincang bab ni terlalu jaga bahasa sebab melibatkan imam yang besar dan juga mazhab beliau dalam masalah ini. Sedangkan beliau di kalangan salafus soleh. Jelas. Okey. Okey. Kenapa kita keluarkan, kita tahu pula faham Abu Hanifah macam ni tapi dia punya sebut macam ni. Sedangkan kita hukum pada lafaz. Kita tengok pada bab yang lain. Golongan ni dia kata kalau orang buat dosa, buat maksiat sebenarnya tak ada apa-apa. Murji'ah tak ada apa-apa. Imam Abu Hanifah pula dalam qaul dia mengeji orang buat maksiat. Beliau seorang yang buat amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan beliau cerita tentang adanya hukum neraka sebagainya. Artinya faham beliau sama dengan faham di atas, cuma sebutan lain. Berbeza dengan Murji'ah, dia tak jadikan amalan ini suatu benda yang bernilai, yang wajib pada iman. Dia hanya benda yang macam benda sunat saja, benda tambahan. Beza. Sebab tu kenapa orang keluarkan Imam Abu Hanifah daripada Murji'ah. Ni walaupun lafaz beliau sama juga, beliau tidak menyebutkan amal dalam takrif beliau. Sebelum pergi lebih jauh, kenapa zaman Nabi tak bincangkan benda ni? Selalu orang tanya, saya kelas lebih jauh, ada orang tanya, Ustaz, kita nak belajar akidah salaf, benda ni semua tak ada pun dalam hadis. Ini betul punya orang sunnah betul ni, ahli sunnah betul. Dia kata, Ustaz, kita belajar akidah, kita nak belajar akidah salaf, tapi benda ni semua tak sebut pun dalam ayat Quran dan hadis. Tapi kenapa nak bincang susah sekali? Inilah dia perkembangan ilmu. Ahli sunnah tidak akan menyebutkan perkara ini kalau syubhah tak timbul. Quran makhluk tak makhluk, mana cerita zaman Nabi? Tapi boleh kerana datangnya Mu'tazilah kata Quran tu makhluk, barulah takrif ahli sunnah kata Quran tu adalah kalamullah, nak terangkan balik hakikat sebagainya untuk menafikan syubhat. Betul, kita belajar akidah, kita belajar asas. Bila asas akidah ikut Quran sunnah tak ada masalah pun, senang nak faham, selesai. Tapi sebenarnya saya sebut, kelas kita bukan kelas asas. Kita nak detailkan, belajar dan mampu untuk menolak kebatilan yang dibawa oleh golongan yang salah. Jadi bila nak tolak, kita perlu faham pahaman mereka, faham istilah mereka, dan tahu bagaimana cara untuk susun ayat yang betul dan poin-poin yang penting untuk rod balik pada mereka. So, ahli sunnah wal jamaah selepas lepas timbulnya golongan Murji'ah, selepas beberapa fitnah ulama khilafah kat masa start dia, tapi dia timbulnya kaul ini, maka wujudlah ta'rif iman. Sebelumnya iman tak ada pun ditakrifkan, cukup orang faham beriman, imanlah. Ta'rif itu mudah dipahami, tapi oleh kerana datangnya syubhat yang keluarkan amalan yang kata lisan saja, maka terpaksalah ahli sunnah datangkan ta'rifnya. Sebab tu begitu juga dengan bab-bab akidah yang lain. Banyak perkara yang kita kata belajar berkaitan dengan debat-debat. Kenapa banyak debat? Yang kita belajar bila tinggi debat, sebab untuk pulihkan, jernihkan, fahamkan balik orang yang dah tersilap. Okey. Okey, ni lima tak ada utama. Golongan yang iqrar bil lisan, karamiyah, kita buang. Dah tahu yang batil ni kita tolak habis. Buang. Memang tak ada nilai langsung, dia masukkan munafik pun tak pandang-pandang. Dah tulis semua. Yang dia masukkan golongan munafik pun dalam orang beriman. Jaham bin Safwan pun kita buang. Jaham bin Safwan sebab apa? Dia masukkan orang kafir pun jadi orang Islam. Golongan ni tak ada masalah pun bekerja sama dengan Yahudi ke, Nasrani ke, kafir ke. Dia kata semua agama sama. Dan sekarang memang ada ajaran-ajaran begini. Yang katakan yang menyebabkan seseorang itu bergaduh kat dunia ni sebab apa? Sebab kata orang lain salah tu salah.
Tak boleh kata salah. Asalkan kenal Tuhan, cukuplah kenal Tuhan. Jadi semua agama, bila kita bincangkan semua agama kenal Tuhan, kita maksudkan lain, fitrah kenal Tuhan. Dia tak, kata cukuplah itu. Jadi sebab itulah mereka juga, orang-orang yang berfahaman seperti Jaham bin Safwan ini pada zaman sekarang, mereka sibuk pergi buka Bible, sibuk pergi buka kitab Theravada, pergi buka kitab Tripitaka, buka kitab apa-apa sekalipun, asalkan ada kebaikan, kata tak ada masalah pada ni, sebab mereka nampak cukup kenal Allah dengan hati. Kenal saja. Dan kenal yang berat bincang, ni berdebat lagi ni, tak habis kat sini. Sampai masa apa erti kenal? Cukup dengan qasad ke, ataupun cukup dengan keinginan nak kenal ke, atau macam mana bentuknya kenal tu, melalui kaedah mana? Ahli kalam ada caranya, ahli sufi ada caranya, ahli ni yang terlibat dengan ilmu ni dia ada pecahan lagi. Ada tafsiran-tafsirannya, cuma kita ambil satu, kita pegang kepala dia, yang bawa ini adalah fahaman Jaham bin Safwan. Jadi kita tolak, okey? Kita padam okey, selesaikan dulu dia. Okey. Takrif ketiga ini, okey, beliau mengambil takrif bahasa. Mengambil takrif bahasa, iman adalah tasdik dengan hati, membenarkan, bukan sekadar kenal, tapi perlu yakin dan membenarkan ajaran Islam secara umum yang diwakili dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Jadi kaul ni tersilap. Kenapa tahu silap? Semua yang nukilkan akan cuba takwilkan kaul imam kepada kaul di atas. Jadi semua orang bila jumpa kaul Imam Abu Mansur Maturidi, cuba untuk betulkan, mungkin beliau maksudkan begini, dan memang beliau maksudkan begini. Jadi semua yang dengar tahu bahawa beliau tersilap dalam keluarkan takrif. Berkemungkinan tujuan beliau adalah mentakrifkan iman dari segi bahasa. Biasaannya berlaku salah faham, beliau nak terkait bahasa sebagainya, wallahu alam, sangka baik saja, tapi kaul yang silap. Kaul silap, jadi kita padam dulu. Tinggalkan dua kaul yang akan kita bincangkan pada malam ini. Dan satu benda yang saya nak beritahu, kerana beritahu, kalau tak beritahu, ini benda peribadi, tapi saya beritahu. Malam ni jubah isbal sikit. Jubah dah lama baru jumpa pakai-pakai. Takut yang dia untuk gambar Syekh Ustaz Isbal. Jubah nak semua tak isbal, kecuali jubah ni dengan satu lagi jubah. Cari tak jumpa lagi, satu lagi tak sempat nak potong. Beritahu siap-siap. Takut kata, kan biasa duduk sini tak nampak, dia berjalan sini orang tengok je. Okey. Daripada orang tak tengok, orang tengok pula. Masya-Allah. Dah pernah dah jumpa atau hilang balik, lama dah tak pakai. Jumpa balik baru ni baru perasan. Masa kuliah tadi, kuliah maghrib dia baru perasan, aku ni pakai jubah isbal Betul lah jubah isbal, baru perasan. Tapi pada kuliah maghrib terus ke sini lagi, tak sempat nak bertindak. Tapi jumpa minggu depan pakai lagi, kata Ustaz. Jangan alasan. Okey, Murji'ah. Murji'ah mereka kata amal Murji'ah ada banyak kumpulan. Ada kumpulan kata amal tak perlu pun. Amal tak perlu. Ini golongan di kalangan Murji'ah, di kalangan Sufiah yang melampau. Amalan tak penting pun. Amalan ni amalan dan hukum fiqh ni semata-mata untuk tenangkan dunia. Kalaulah tak ada hukum fiqh, tak ada amalan, orang jadi masing-masing ikut kepala. Hakikatnya sama je. Hakikatnya kalau orang tu tasdik dengan hati, yakin dengan hati, dan ikrar dengan lisan, dah lah. Ini yang melampau. Dia tak sampai pada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan cukup kenal. Yang ni kena ikrar, kena yakin sekali. Yang kedua, ada yang mengatakan, yang berpandangan bahawa amalan ini adalah perkara yang macam sunat je. Iman sempurna dah. Amalan ini hanya melibatkan benda-benda yang tambahan. Tambahan artinya apa? Kalau amalan dapat pahala lebih, tak beramal sekalipun, dia tak berdosa. Tak berdosa, tak ada apa-apa. Ini kaul yang kurang sikit daripada pertama, kurang bahaya, kurang sesat dari yang pertama, tapi masih lagi kumpulan yang sesat. Ada yang mengatakan bahawa seterusnya amalan ini adalah
perkara yang di kaul yang oleh Ibnu Abi Aziz rahimahullah, iaitu golongan ni beliau kata walaupun mereka tak sebut amalan, tapi tidak bererti mereka tolak amalan. Tolak amalan. Mereka kata iman tu ikrar dengan hati, tasdik dengan hati, ikrar dengan lisan, dah sempurna asal iman. Tapi iman tadi takkan sempurna kalau tidak dilakukan dengan amal. Takkan sempurna. Jadi amalan tadi menyempurnakan iman. Tapi masalah kat mana? Tak ada satu kekufuran pun yang berlaku disebabkan oleh amal. Mesti hati. Mesti hati. Jadi masalah kat mana? Bukan masalah kepada masalah orang yang tak tahu dan buat perkara kufur jahil. Masalah kepada contohnya orang berlakon sembah berhala. Dia tahu benda ni haram, amalan ni amalan syirik besar, ataupun dia berlakon, dia pergi minta dengan pergi sembah berhala dengan tujuan nak dapatkan sesuatu. Nak dapatkan duit ke, nak dapatkan upah ke, berlakon jadi murtad untuk dapat bantuan ke sebagainya, boleh atau tidak? Kalau ikutkan kepada, mereka tak kata, ikutkan kelaziman kaul mereka, maknanya amalan tidak termasuk dalam bab iman atau tidak mengeluarkan iman, dia hanyalah pelengkap, artinya tidak berdosa. Tak ada masalah. Kat sini kesan dia, kita kata kalau ta'rif ini walaupun nampak, kita kata nampak perbezaan, ada sebagian ulama kata lafzi, tapi kita bukan lafzi, dia hakiki. Ada kesannya yang melibatkan masalah tauhid, melibatkan masalah syirik. Jadi nak tak nak mesti ditarifkan dengan ta'rif yang pertama supaya sempurna. Walaupun dalam pembelajaran kita terpaksa akur, ada di kalangan ulama-ulama yang takrifkan iman dengan takrif dua, namun kefahaman mereka tak sama seperti kefahaman golongan Murji'ah. Murji'ah dia keluarkan amal, mana tak ada masalah dibuat apa sekalipun, sebab tu yang penting semua sekali adalah hati dia. Yang penting hati baik, yang penting hati dia masih beriman. Yang penting semua sekali buat apa sekalipun tak akan menyebabkan seorang tu jatuh jadi kufur. Ini golongan yang sesat. Okey, manakala Imam Abu Hanifah dan di kalangan ahli sunnah yang mengeluarkan pandangan begini, apa yang mereka maksudkan? Ini yang dibincangkan, saya nak baca sekarang, insya-Allah. Dan sebelum tu, takrif betul tak betul? Tak betul lah. Kita kata yang betul hanya takrif yang pertama, yang kedua salah. Cuma kita terangkan juga supaya jangan sampai kita ada orang memperkecilkan imam-imam yang dinukilkan takrif beliau berbeza daripada takrif salafus salih. Walaupun perkara ini dah diijma'kan, tapi khilaf mereka tidak membatalkan ijma'. Kalau benda ni diijma'kan oleh sahabat, diijma'kan oleh semua sekali, jadi khilaf ini adalah pandangan syaz lah, pandangan syaz atau pandangan yang tidak pandangan yang salah, sama ada salah atau dikatakan sebagai syaz. Okey. Kita tengok pada muka surat 110. Walaupun kita dah baca sikit pada yang lepas, tapi benda ni perlu pada ulangan. Sebab kita kalau tak ulang balik, tiba-tiba masuk pada muka surat 111, jadi tak faham nanti. Okay. 110. Okay. Al-Imam Ibn Abi Aziz berkata, perselisihan pendapat yang berlaku antara Abu Hanifah dengan imam-imam lain dalam kalangan ahli sunnah adalah perselisihan luaran sahaja. Ini pandangan beliau, dan saya dah sebut, pandangan beliau ini adalah pandangan yang ditolak oleh ramai juga di kalangan ulama lain. Walaupun tujuan beliau adalah untuk mengatakan Abu Hanifah silap begini, tapi oleh kerana bila kata tak salah, hanya lafaz sahaja, itu yang ditolak. Katalah Imam Abu Hanifah salah. Maksud beliau macam yang satu. Jadi kalau nak ajarkan pula pada anak murid seterusnya, jangan bawa yang salah, bawalah yang betul. Kalau dah katakan salah. Tapi kalau kata tak salah, ni lafaz sahaja berbeza begini dan begitu, alasan begini menyebabkan kesalahan itu tidak dibetulkan. Walaupun mereka sepakat bahawa Imam Abu Hanifah faham seperti fahamnya ulama lain. Tapi kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Aziz rahimahullah. Beliau kata perselisihan pendapat yang berlaku antara Abu Hanifah dengan imam-imam yang lain dalam kalangan ahli sunnah adalah, ni cantik, dalam kalangan ahli sunnah, iaitu Abu Hanifah
Yang lain semuanya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Adalah perselisihan luaran sahaja. Ini kerana perselisihan adalah sekitar sama ada amalan anggota itu menjadi syarat. Itu dia ikut lafaznya sebut lazim, lazimah. Tapi diterjemahkan sebagai syarat. Betul lah juga dari segi makna untuk mudahkan faham bahasa Melayu. Menjadi syarat iman di hati atau menjadi sebahagian daripada iman. Itu jadi rukun dalam iman. Bezanya apa? Syarat dengan rukun atau sebahagian daripadanya. Contoh solat. Rukun solat ada berapa mazhab Syafi'i? 13. Bermula dengan niat atau takbiratul ihram beserta dengan niat, bermula dengan niat, takbiratul ihram sampai pada salam. Okey. Itulah rukun. Dalam fiqh juga kita belajar syarat sah solat, syarat solat. Syarat sah solat apa dia? Wudu, betul? Wudu, tempat yang bersih, berpakaian bersih, dan sebagainya. Bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Mana bukan wudu saya bersih pada hadas kecil, hadas besar, bersih tempat, bersih pakaian dan syarat-syarat yang disebutkan. Apa beza? Syarat wajib tak? Wajib. Wajib kita buat tak syarat? Wajib. Rukun wajib tak? Wajib. Cuma beza. Beza kat mana? Rukun sebahagian daripada solat. Manakala syarat benda yang wajib tapi dia bukan sebahagian daripada solat. Wuduk lain, bersih lain, pakaian lain. Tapi dia perlu wajib kita buat ketika solat. Jadi perkara yang wajib namun dia bukan daripada solat, daripada zat ibadah tersebut, daripada rukunnya, dipanggil syarat. Tapi kalau wajib dan kalau tak ada benda tu, tak jadi. Takkan dinamakan sebagai solat, namanya rukun. Kalau orang solat, Allahu Akbar, berdiri. Kemudian terus sujud. Kata, kau solat ke tak solat ni? Kalau orang tak sujud, mesti orang kata, kau tak sembahyang ni. Itu mesti orang kata, ni kau ni Kristian ke, Islam ke, kau ni belajar mana, orang terus banyak. Sebab apa? Solat dia tak ada rukun. Tapi kalau orang solat tak wuduk, nampak relax je. Dia tak beritahu orang pun, dia sembahyang, Allah Akbar sekali, habis sekali, orang dah bagi salam sekali, tadi saya tak wuduk rupanya. Tak perasan. Nampak beza dia? Rukun dengan syarat. Okey, amalan, mereka kata wajib. Semua kata wajib. Cuma kata Imam Ibn Abil Iz, bezanya mengkategorikan amalan itu wajib dalam erti syarat ataupun rukun. Mana sebahagian daripada iman ataupun hanya syarat sahnya iman. Takkan dikatakan iman tu sah kalau tak ada amalan. Tak ada mana syarat. Jadi nampak jelas? Jadi beliau kata lafzi. Sebab semua kata mesti, semua kata wajib. Ini pandangan Al-Imam Ibn Abil Iz rahimahullah. Hakikatnya Imam Ibn Abil Iz, beliau 100% sama kita. Tapi untuk beradab, untuk ajarkan supaya kita beradab ketika berbincang dengan Imam yang besar, seperti Imam Abu Hanifah, Imam mazhab beliau. Dan beliau sendiri menulis kitab ini untuk menerangkan akidah kepada golongan Hanafiyah. Dia perlu lebih berhati-hati dalam susun kata-katanya. Beliau kata perselisihan pendapat yang berlaku antara Abu Hanifah dengan imam-imam yang lain dalam kalangan ahli sunnah adalah perselisihan luaran sahaja. Ini kerana perselisihan adalah sekitar sama ada amalan anggota itu menjadi syarat iman di hati atau menjadi sebahagian daripada iman. Di samping mereka sepakat mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar tidak terkeluar dari iman. Semua sepakat. Dosa besar, orang buat dosa besar tidak terkeluar daripada Islam, tak terkeluar daripada iman. Seperti golongan Khawarij. Khawarij kata buat dosa besar, dah murtad, keluar. Jadi dia dah tak dapat hukum Islam dah. Darah dia halal, kalau perang sebagainya darahnya halal, boleh dibunuh sebagainya. Lalu tak heranlah golongan Khawarij ni, mereka tak ada masalah bab bunuh ni. Itu jihad mereka. Khawarij kebanyakan jihad mereka di negara Islam. Tak jumpa pula Khawarij yang pergi bom kat sebab dia fokus pada yang murtad. Dia tak fokus pada ini golongan Khawarij. Jadi kata Syekh, pandangan yang Abu Hanifah dengan yang lain bersama dengan yang bersama Abu Hanifah, takbirnya beza. Beliau berkata, walaupun saya ulang balik-balik, saya tak setuju dengan pandangan beliau lah dalam bab ini.
Kalau kita tengok pada pandangan yang lain, ulama-ulama lain yang bukan rad, bincang dengan balik kaul beliau, semua mengatakan bahawa Ibn Abil Is sepakat dengan semua yang lain, cuma beliau hanya untuk beradab. Cuma beliau kata ada perbezaan lafaz, secara lafaz. Okay, di samping mereka sepakat bahawa orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari iman. Sebaliknya orang itu berada dalam kehendak Allah. Buat kurungan masyiah, berada dalam masyiatillah. Kehendak Allah kat situ ialah masyiah. Nak bezakan dengan kehendak syar'iyah dengan kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah dipanggil masyiah. Jadi orang yang buat dosa besar, kita kata serahkan urusan ini kepada Allah. Kalau Allah tak, apa yang dibuat tersebut ialah suatu perkara yang menyebabkan dia diancam dengan neraka. Kalau Allah tak ampunkan dia, dia akan terima ancaman azab, terima azab tersebut. Tapi tak mustahil Allah boleh ampunkan orang melakukan dosa besar. Jadi kita letakkan berada di masyiah. Artinya kita tidak keluarkan daripada Islam. Beza pada Khawarij, golongan Mu'tazilah, dia kata kalau seorang tu buat dosa besar, hari akhirat, Khawarij kata kat dunia akhirat dia ni kafir. Dunia kita boleh bunuh, akhirat dia akan kekal dalam neraka. Mu'tazilah kata tak boleh kafirkan dia kat dunia. Kat dunia ni dia berada di antara manzilah baina manzilatain, tapi hari akhirat dia akan bersama dengan ahli neraka, bersama dengan orang-orang kafir. Jadi dia sepakat pada bab akhirat. Bab dunia ni dia mana dia tidak halalkan darah. Mu'tazilah dia tak menghalalkan darah golongan yang buat dosa besar. Berbeza dengan Khawarij. Khawarij halalkan. Tapi bab akhirat maknanya sama. Jadi kata Syekh, sekarang ni pandangan Abu Hanifah dan juga pengikut beliau dengan mazhab ahli sunnah yang lain, kata beliau, mazhab ahli sunnah adalah sama. Sebab sama-sama percaya wajibkan amalan. Sama-sama wajibkan. Cuma beza dari segi mengkategorikan. Yang kedua, mereka sama-sama sepakat menolak pandangan Khawarij. Pandangan Khawarij yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kalau dia mahu, jadi kalau Allah mahu, dia akan mengazabnya. Ini berarti masyiah. Dan kalau dia mahu, dia akan mengampunkannya. Okay. Perselisihan ini hanyalah perselisihan lafzi. Bila ulang balik, lafaz sahaja berbeza. Yang tidak menimbulkan kesan rosak akidah. Ini yang ditolak oleh Syekh Albani tolak bila syarahkan bab ni. Syekh Albani kata, macam mana boleh kata lafzi sahaja? Lafzi yang tak ada kesan, sedangkan ramai di kalangan orang yang ikut pandangan ni kata orang boleh berlakon jadi kafir, tak ada masalah. Berlakon hakikatnya asalkan hati dia tak beriman. Jadi orang boleh masuk ke tempat ibadat orang kafir, boleh buat amal-amal tertentu. Benda tu benda batil, semua orang tolak. Tapi dah ada orang faham begitu dengan hujah begitu, jadi ada kesannya. Kat sini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, perbezaannya bukan sekat lafzi, tapi ada kesan pada kerosakan akidah. Sama isu capal. Isu capal ni isu logo ke isu melibatkan akidah? Kalau logo tak ada masalah pun. Nak ambil logo capal ke, logo bulan sabit ke, bulan logo apa lagi? Nak letak bintang macam mana sekalipun, setengah negara ambil bintang tertentu, bulan sabit satu, ada yang letak logo, tak ada istilah, tak ada masalah pun sebenarnya pada asalnya. Cuma bila logo tu disabitkan dengan Nabi, perlu pada tengoklah betul lah tidak logo tu sabit dengan Nabi. Sabit tak sabit pun, belum lagi cerita nombor. Cerita masalah utamanya adalah melibatkan akidah dan kepercayaan. Logo tadi diambilkan sebagai bahan untuk bertawasul. Kalau tawasul dengan capal Nabi, memang jumpa capal Nabi, betul-betul capal Nabi, kalau betul ada, kita pun tak tolak. Ulama mana tolak benda-benda kesan Nabi, tapi tidak ada bukti yang jelas mengatakan bahawa itu capal Nabi ataupun kesan tinggalan Nabi. Sebab tu barang-barang yang dipamerkan di mana-mana ditolak oleh ulama sunnah untuk bertawasul dengannya, untuk bertabaruk dengannya. Kenapa? Sebab tak sabit. Sebab tak sabit, bukan sebab menolak bab tabarruk. Bab tabarruk ni ada khilaf. Ada khilaf, berlakunya khilaf, dan kebanyakan ulama sunnah menerimanya tabarruk dengan asar Nabi SAW. Tapi masalah sekarang sabit ke tak sabit, benda tu datang daripada Nabi SAW. Okey, isu capal, isu apa? Isu akidah. Kenapa isu akidah? Capal jadi akidah? Tak, dia membawa kepada bab bertabarruk, ada ambil berkat pula pelbagai cara. Ada yang jadikan itu sebagai, ada sebahagian tempat nak berubat, tunjukkan logo capal pada syaitan pun ada.
Ini cerita belakang, saya tak ada video lah, tapi dinukilkan beliau kata, saya tak tahu kalau ada video. Tapi ada orang tu kata dia hadir, ada satu tunjukkan logo tu, ada macam orang Kristian tunjukkan logo apa? Logo salib dan sebagainya. Kita tak samakan. Tapi salib lain, capal lain. Tapi maksudnya perbuatannya sama. Bertabarruk dengan cara yang tak dibenarkan. Sekarang ni timbul isu tempat musalla imam, tempat imam pun letak kat depan. Dan kita tahu bahawa ulama yang menegah perkara sejak pada awal bukan kerana masalah logo, tapi masalah dia adalah zari'ah ataupun jalan yang bawa kepada, di sebaliknya banyak lagi akan dilihat akan berlaku kesesatan. Orang salah faham bahawa agama, sebab tu lebih baik dilarang. Dan kalau dulu saya tak ada masalah sangat, letak kat capal, letak kat kopiah, letak kat mana, paling gurauan sinis je lah, gurauan sinis. Tapi bila dah melibatkan ambil berkat tabarruk, sekarang ni ramai, perlu kita sedar bahawa perkara ini jangan dibiarkan kerana dia akan bawa kepada salah faham terhadap agama Allah, dan berkemungkinan boleh berlakunya bukan setakat tabarruk, berlakunya perkara syirik yang tak diinginkan. Dan itu sebab tu dalam bab begini, fatwa berkaitan dengan bab begini perlu kita ambil kepada sadduz zari'ah tu lebih aula. Tutup jalan. Sama dengan istilah bid'ah tak bid'ah. Sebahagian dari ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah dalam ta'rif, mereka melihat kepada keluasan bab la musyahah fil istilah. Tak ada bergaduh sangat bab istilah. Yang penting yang bid'ah hasanah dibuat tu bukanlah benda-benda agama, benda-benda lain. Dan tak salah, tak ada masalah pun. Pada zaman Imam Syafi'i memang tak ada masalah sebab tak ada orang buat bid'ah pun. Jadi buat pun nak gaduh tentang istilah sangat. Pada zaman-zaman terdahulu tak ada masalah. Zaman Sayyidina Umar pun tak ada masalah. Zaman tu mana ada orang yang faham boleh buat agama ikut kepala sendiri. Tapi bila dah timbulnya orang dah mengatakan boleh buat zikir sendiri, boleh ambil sendiri, tak perlu berdalil, maka perlu kembali kepada, perlu perhatikan. Jangan kita buka ruang untuk adanya orang yang menginginkan menginginkan penambahan atau pengurangan dalam agama ini. Betul istilah. Sama juga istilah berkaitan dengan cara-cara pembelajaran yang lain. Kenapa kita pertahankan tentang Tauhid 3 sebagainya. Bukan masalah Tauhid 3, kedua, satu sebagainya. Tak ada masalah yang besar. Tapi oleh kerana penolakan terhadap Tauhid 3 dengan tujuan untuk mengeluarkan amal daripada ta'rif iman, Tauhid uluhiyah yang ditolak ni. Berkaitan dengan, dia kata amalan ni adalah berkaitan dengan fiqh. Istighasah ni masalah fiqh. Pergi serah kat kubur ke semua sekali. Ni tawasul ni fiqh, ni semua fiqh. Bila semua amalan dikategorikan sebagai fiqh dan orang belajar pula Tauhid 3 kata ada Tauhid uluhiyah, Tauhid dalam amalan, akan berlaku apa? Berlakunya kebincangan. Sebab tu mereka menentang dengan keras bab Tauhid 3, iaitu Tauhid dalam bab i'tiqad, Tauhid dalam amalan. Jadi kita yang memahami perkara ini perlu tegas dan terangkan bahawa tauhid itu ada tauhid dalam bab amalan. Bukan semua amalan jadi fiqh. Fiqh adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Bagaimana cara untuk beribadat dan bagaimana cara untuk mengenali perkara yang diharamkan untuk dielakkan. Fiqh adalah furu'. Setelah kita tahu siapa Allah dah perintahkan, Nabi dah larang, Allah dan Nabi dah perintahkan, Allah Nabi dah larang, cuma perlaksanaannya bagaimana. Tengok pada sunnah Nabi akan berlakunya sedikit masalah furuk, macam mana cara lebih detailnya, cara angkat tangan Nabi, ada yang tengok dari tepi, ada tengok dengan macam-macam dalam pelaksanaan, tu fiqh. Tapi benda yang Nabi tak ajar, suatu benda yang bertentangan dengan syarak, berkaitan dengan amalan, mana boleh dikategorikan sebagai fiqh? Perkara yang boleh jadi benda-benda yang kadang-kadang boleh jadi masalah syirik, jadi masalahnya kenapa boleh kaedahnya dia kata amalan saja fiqh? Tak. Bab i'tiqad kita tahu bahawa Allah lah yang mensyariatkan, Allah yang memerintahkan, Nabi yang ajarkan. Kita beribadah untuk kalimah la ilaha illallah. Hanya sembah Allah dan hanya ikut sunnah Rasulullah. Ini bab akidah. Lepas Nabi perintahkan solat, kita tahu bahawa solat ini solat yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Ini bab akidah. Tapi macam mana Nabi solat? Masalah fiqh, ni detail. Dia memang amalan, tapi bukan fahamnya sampai pada orang pergi minta kat mana-mana, pergi buat perkara syirik,
perkara sebagian perkara bid'ah yang besar, tiba-tiba kata masalah fiqh. Mana boleh? Itu bukan perlaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bukan fiqh, dia masalah akidah. Kalaulah begitu, amalan semua sekali fiqh, orang pergi sembah berhala, fiqh. Pergi buat fiqh, mana boleh kaedah begitu? Sebab itulah konsep kaedah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat sangat penting untuk dipertahankan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak bertentangan pun dengan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Ahlussunnah semua sepakat. Kenapa perlu tolak? Buktikan mana? Sebab itulah dah dipelajari di Nusantara oleh ulama-ulama sejak zaman dulu, sebab memang tak bertentangan pun. Mana ada Asy'ariyah, Maturidiyah ajarkan kita pergi buat perkara yang tak disyariatkan ini. Khilaf ada terhadnya. Jangan oleh kerana dibuat oleh orang sekian disebahkan kepada Asy'ariyah. Mereka bebas. Orang Asy'ariyah lebih mulia daripada amalan-amalan itu. Walaupun kita berbeza dalam masalah yang lain, tapi jangan disebahkan. Jangan disebahkan perkara-perkara yang tak disyariatkan kepada mereka. Mereka beza je, ada perbezaan dengan ulama salaf. Itu pun kita kata Ahlussunnah secara umum, kita detailkan satu persatu supaya kita tidak mengeluarkan, menyalahkan orang begitu saja. Salah mesti sebutkan satu persatu, dan kita juga tidak hukumkan pada pribadi ulama tertentu. Walaupun sabit bahawa mereka berakidah Asy'ariyah, tapi mereka mulia dalam bab sebarkan sunnah Nabi SAW, seperti mana Al-Imam Ghazali rahimahullah. Walaupun dalam bab masalah tertentu kita tolak pandangan beliau, tapi kita masih memuliakan kerana kita tidak mengeluarkan begitu sahaja. Kita hanya menerangkan kesalahan-kesalahan tertentu supaya kesalahan itu tidak diwarisi, tak diajarkan. Tujuan kita bukan tujuan untuk mengutuk ulama, memperkecilkan ulama, nama-nama ulama-ulama yang ini kita kecilkan. Ini bukan tujuan kelas kita untuk terangkan khilaf. Khilaf kita, kenapa kita terangkan khilaf masalah? Untuk tujuannya supaya perkara yang salah tadi tidak diwarisi dan tak salah faham. Dan kita juga faham bahawa ulama yang salah kebanyakannya mereka dah kembali pun, mereka dah tinggalkan pun kesalahan mereka. Mesti kita melalui proses tertentu, kita salah faham dan sebagainya. Kalau mereka kekal pun, itu kesalahan beliau dalam bab tersebut bukan berkemungkinan lagi, malah hampir kita yakin bahawa kebaikan mereka lebih banyak daripada itu. Kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka daripada Islam, dan amalan Islam yang mereka buat di dunia banyak lagi, menyebabkan kita tidak pernah mengkafirkan mana-mana ulama dalam mazhab-mazhab yang kita bincangkan tadi. Hatta Qadhi Abdul Jabbar Mu'tazilah sekalipun, kita masih lagi merujuk sebahagian pada kaul beliau dalam masalah-masalah tertentu. Az-Zamakhsyari, tokoh Mu'tazilah, tulis kitab Tafsir Kasyaf, kita masih mengambil manfaat daripadanya. Tapi syaratnya siapa? Ulama dan orang alim yang faham, dapat bezakan, ambil manfaat. Orang awam sebagainya kita perkenalkan, ambil yang jelas. Yang ini buku-buku yang tak jelas dan tokoh-tokoh yang ada kesilapan kita perlu peringatkan, dan yang mampu beringat hanyalah orang yang mempunyai asas. Boleh bezakan, oh ini masalah, pandangan ini kita berhati-hati. Pandangan lain bukan, yang penting saya masukkan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan kredibiliti ulama. Semua kelas khilaf dan kita hatta bab-bab ini sekalipun bukan tujuan untuk menjatuhkan. Sebab tu dalam bab ini, kembali kepada bab ta'rif. Okay, kalau kita faham begini, kita akan terima tauhid. Ada tauhid bab ma'rifah, ada ma'rifah wal isbat, ada tauhid bab amalan, bab uluhiyah, bab amalan. Jadi amalan termasuk dalam ta'rif iman. Amalan termasuk dalam ta'rif iman. Dan ini bukan kata-kata Wahabi, ini bukan kata-kata Ibn Taymiyah, ini bukan siapa sekalipun, ini adalah kaul salaf sejak pada awal lagi. Betul, bab tauhid, bab ini hak Allah, kita tauhidkan Allah, masalah ini berkaitan dengan juga antaranya bab amalan. Walaupun tak 100% masalahnya berkaitan, masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, sebab berkaitan ta'rif iman, tapi ada bahagian tertentu daripada perbincangan yang berkaitan dengan tajuk amalan itu ada sebahagian pada iman ataupun bukan. Dan kenapa saya berani cakap begini? Sebab memang tak bertentangan pun dengan mazhab yang dianuti oleh masyarakat setempat. Itu mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, tak ada beza pun. Mereka pun seperti kita faham, kebanyakan ulama Asy'ariyah mengambil pandangan yang pertama. Walaupun dari segi ta'rif mereka akan kata hujungnya ta'rifnya, perbezaannya adalah perbezaan lafzi. Itu biasalah akan disebutkan. Cuma semua tahu yang tak salah, pandangan yang 100% betul adalah pandangan yang
pertama. Yang lain tu akan cuba takwilkan kepada yang pertama. Jadi mereka tujuan apa? Supaya tak salahkan, supaya tak kutuk. Dan cara ini saya setuju untuk dari maksud untuk kata tak salah, tapi saya tak setuju tidak mengecilkan, tidak menjatuhkan, hanya terangkan kesalahan. Tapi kalau kata tak salah, kata salah tetap salah supaya apa? Supaya kesalahan tadi tidak diteruskan. Okey, sampai sini dulu. Sekadar memahami pengusi dah berdiri. Barakallahu. Memori 31. Okey, anak kan kata 9.30 Ustaz. Dah habis, alhamdulillah. Sampai sini dulu, semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat. Yang nak bagi, walaupun memori habis atau dah ada sekejap, tapi kita kelas ni siapa nak ada soalan kita buka soalan kejap insya-Allah. Okay, insya-Allah, silakan. Confirm Haji Jamal ada soalan. Lama tak jumpa. Ya, semua mazhab dan Islam. Sebab tu agama kita tak tengok pada declare, kita tengok kepada kefahaman tu sesuai tidak dengan fahaman salaf. Apa arti salaf? Kalau ayat Quran itu dah diterjemahkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Nabi telah pun diterangkan dalam asar sahabat menerangkan tentang makna hadis dan juga makna ayat Quran, kita ikut kepada pandangan mereka. Masalahnya kat mana? Masalahnya mereka ini tafsirkan, mereka tolak pandangan salaf saleh. Jadi ilmu kita, ilmu agama ni ilmu yang kita warisi. Terutama bab akidah. Bukan ilmu yang ijtihadi yang datang tiba-tiba kita boleh fikir cara kita, tak. Al-Quran diturunkan, kemudian Quran diterangkan maknanya diterangkan oleh hadis, dan hadis tadi makna hadis tadi diterangkan oleh sahabat, dan sahabat dah ijma'kan. Mereka ijma' semua sekali terangkan macam tu, takkan mungkin orang kemudian lebih pandai daripada sahabat dalam memahami hadis. Kenapa? Sebab Quran diturunkan dalam bahasa Arab, hadis Nabi diucapkan dalam bahasa Arab pada generasi yang paling faham bahasa Arab. Zaman tu bahasa tak rosak lagi. Bahasa siapa pun tahu bahawa zaman Quran turun adalah zaman kemuncak kefasihan. Orang Arab fasih. Jadi mereka yang paling faham terhadap ayat Quran, mereka paling faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah bukan cakap faham, mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ijma'kan. Macam mana datang golongan kemudian bagi pandangan declare kami lebih, pandangan kami begini, sedangkan apa yang mereka katakan itu bertentangan dengan apa yang telah disebutkan. Jelas? Dalam bab agama ni bukan bab declare. Kalau declare, kalau kami guna ayat Quran, Syiah pun guna ayat Quran. Syiah pun guna ayat Quran, Syiah pun guna hadis. Semua mazhab termasuk ayah PIN pakai ayat Quran. Cikgu KH pakai ayat Quran. Betul? Jadi bukan declare, kita tengok pada kesesuaian fahaman tadi, faham terhadap ayat Quran tadi betul atau tidak, sesuai tidak dengan fahaman salafus salih, iaitu ulama-ulama, orang-orang yang datang awal di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyahzubillah. Tidak ada sahabat Nabi yang khawarij. Tidak ada sahabat Nabi khawarij. Saya betulkan dulu. Tidak. Disebutkan paling tinggi burah. Iaitu tersalah, bertindak. Khawarij ni melibatkan mengkafirkan. Ini faham betul-betul. Khawarij bukan menentang kerajaan sahaja. Bukan menentang polisi kerajaan sahaja. Khawarij adalah mengkafirkan dan menghalalkan darah. Faham? Jadi tindakan Sayyidina Muawiyah, okay, kalau kita tafsirkan beliau menentang Sayyidina Ali sekalipun ditafsirkan, walaupun ada tafsiran yang kita boleh tafsirkan tentang ijtihad salah dan itulah yang sebenarnya, tapi kalau ditafsirkan sebagai menentang polisi Sayyidina Ali sekalipun, itu hanya paling berat adalah pada burah, iaitu orang yang melampau, tersalah. Dan kita tahu bahawa Sayyidina Muawiyah sendiri, walaupun beliau berijtihad salah, beliau mengaku kalau apa yang beliau salah sekalipun, beliau minta supaya ditemukan dengan Sayyidina Ali, minta kisah yang banyak, bukan perkara yang disengajakan. Berbeza pada Khawarij. Khawarij yang mengkafirkan, yang keluar dari majlis tahkim, nak bunuh Sayyidina Ali, cuba nak bunuh Muawiyah, cuba nak bunuh semua yang terlibat majlis tahkim, itu Khawarij. InsyaAllah. Kalau saya cuba, kalau ada orang faham Khawarij ini menentang kerajaan, sampai ke pembangkang semua negara kata Khawarij. Ini tak kena lah, tak kena.
Satu benda yang sangat penting. Bila salah faham, jadi siapa sahaja yang ya salah faham berlaku, pembangkang ataupun orang yang lawan polisi, yang tak ambil vaksin ke. Ya, semua sekali asalkan yang tak kena ya boleh dikategorikan begitu. Bukan begitu Khawarij, bukan. Dia ciri-ciri mereka menentang kerajaan. Tapi Khawarij disebutkan masalah akidah, dia menyebutkan akidah, dia mengkafirkan orang yang berdosa besar. Ini yang paling penting sekali. Ciri-ciri, tanda-tanda tak sama dengan hakikat. Sampai pada Khawarij ialah mengkafirkan orang melakukan dosa besar. Itu yang ciri utama. InsyaAllah. Ada soalan? Boleh ulang balik, tak dengar. Boleh. Ya. Kena kembalikan kepada mahkamah untuk pastikan dia jahil sebenarnya ataupun dia buat tu kerana sebab lain. Mahkamah yang putuskan. Terutama kes ni kes melibatkan batang tubuh yang dikenali dan kes yang dirujukkan kepada penguasa. Kes-kes begini perlu serahkan pada pihak mahkamah yang putuskan. Kita cerita tentang hukum-hukum biasa je. Kalau orang yang dah tahu benda tu syirik, benda tu kufur, dibuat lagi, dia kufur lah. Amalan dia sendiri jatuh kufur. Tapi kalau tak tahu, perkara kufur tak tahu, seperti orang pakai tangkal, ingatkan tangkal dalam Islam boleh. Orang yang pergi pada beruban dengan ustaz tu, tiba-tiba ya orang panggil ustaz rupanya bomoh, bukan bomoh, pawang, untuk pawang yang gunakan jin sebagainya, yang tersalah, yang tersilap sebagainya. Ini semua sepakat kata tak masalah. Bukan tak masalah, mereka dimaafkan kerana kejahilan mereka. Tapi kalau ada orang yang memang tahu, dia tahu hukum Islam haram untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, haram kemudian dibuat juga atas alasan perbuatan tidak terkeluar tidak ni, itu mereka jatuh pada kufur kubra ikut kaedahnya. Nak jatuhkan betul-betul dari segi hukum fiqahnya, nak kata dia keluar Islam, mahkamah juga tetap pemerintah. Tapi hukum akidahnya kita belajar bahawa amalan tadi menyebabkan dia kufur yang sharih, kufur yang jelas. Jadi tak semua mesti rujuk pada hati dia. Ada mana tak semua kata amalan dia boleh buat saja mesti disertai dengan niat. Artinya dia tahu tak tahu. Kalau benda tu benda yang jelas kufur, kemudian dia tahu, dibuat, cukup dengan amalan dia telah menjadikan dia kufur dan dia perlu bertaubat ataupun kembali kepada Islam. InsyaAllah. Sangat berhati-hati. Kita yang tengok ni dalam bab kita kata perbuatan dia kufur, kalau dia buat dengan sengaja jatuh kufur, tapi dari segi detailnya serahkan pada mahkamah. Dan mahkamah, jadi perbuatan tu kita tetap kata perbuatan kufur, perbuatan syirik. Tidak kita betulkan perbuatan tu. Tak salah. Betul, itu kaedahnya. Tapi sebabkan kes masih dirujuk di mahkamah, kita perlukan berikan hukum bermahkamah. Saya bukan tak setuju. Orang yang jelas kafir, kita kena kafirkan. Orang yang Islam, kita tak boleh keluar dari Islam kecuali dengan bukti yang jelas. Tapi kes yang disebutkan ini adalah kes yang melibatkan, saya tahu kes melibatkan pribadi, yang kes ini dirujuk di mahkamah. Lebih baik kita serahkan kepada mahkamah untuk mengadilinya. Hukum dari segi hukumnya, macam sebut, hukumnya jatuh kafir lah, syirik dengan perbuatan yang sharih, yang mana benda tu al-ma'lum min ad-din darurah. Orang takkan orang Islam tak tahu kot sujud kat selain saya tak tahu. Tapi macam mana sekalipun mahkamah yang putuskan sebab tak tahu, mungkin dia betul-betul jahil, wallahu alam. Mana jahil yang ilmu tak sampai langsung sebagainya, itu wallahu alam, dan itu perlu kepada mahkamah yang putuskan. Okey, sampai sini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.